I hear it, bang! And the next thing I realize is I am lying down like this. I got shot. Pada saat ini, Bart Whittaker sedang berdiri di tempat yang sama di mana dia ditembak kira-kira lebih sebulan yang lalu, iaitu pada 10 Disember 2003. Pada malam kejadian, keluarga Whittaker baru saja pulang ke rumah setelah meraihkan kejayaan Bart tanpa mengetahui apa yang bakal berlaku kepada mereka di rumah. Setibanya di rumah, ibu Bart terbaring di pintu masuk. Ayahnya pula di ambang pintu dan adiknya di ruang tamu. Keempat-empat mereka telah ditembak. Sementara itu, jiran mereka Stanley Cliff yang menyaksikan kejadian segera menghubungi 911. Ketika bantuan dalam perjalanan, Stanley menekan luka Ken Whittaker. Ken kemudian hanya mampu memberi amaran dengan berkata, "Lari, keluar dari sini, dia mungkin masih ada di dalam." Siapakah dia? Apakah motif di sebalik tembakan ini? Norman Ken Whittaker dan Patricia Whittaker mula berkenalan pada usia 20-an. Mereka berdua berasa serasi dan akhirnya berkahwin beberapa bulan selepas perkenalan mereka. Ken adalah seorang pengurus kewangan dalam perniagaan milik keluarga dan Patricia yang dipanggil Tricia adalah seorang guru sekolah rendah. Pada 31 Disember 1979, mereka menyambut anak sulung mereka, Thomas Ballard Whittaker, yang dikenali semua orang sebagai Bart. Bart membesar menjadi seorang pemuda yang menjadi harapan keluarga. Dia bukan sahaja cemerlang di sekolah tetapi juga terkenal sebagai seorang yang kelakar. Ayahnya iaitu Ken adalah seorang yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Bart adalah seorang pelajar prasiswazah di Universiti Negeri Sam Houston. Keluarganya berbangga dengannya dan tidak ragu untuk menunjukkan perasaan bangga mereka melalui pujian ataupun hadiah. Bart mempunyai seorang adik lelaki bernama Kevin yang dilahirkan pada 19 Mac 1984. Bart dan Kevin membesar bersama dan mempunyai hubungan yang sangat rapat. Pada usia hanya 19 tahun, Kevin seorang yang bersikap matang dan bertanggungjawab. Pada 10 Disember 2003, Bart telah menelefon ibunya untuk memberitahu bahawa dia telah menduduki peperiksaan terakhirnya dan akan bergraduasi tidak lama lagi. Berita itu membuatkan ibunya, Tricia, berasa sangat teruja. Bart ingin meraihkan kejayaan itu dengan mengadakan makan malam bersama keluarga. Mereka sekeluarga memandu selama kira-kira 10 minit dari rumah mereka di subdivision Sugar Lake ke Stafford untuk makan di restoran makanan laut popular Papa Dukes. Ia adalah malam yang bahagia bagi keluarga Whittaker. Tricia memberikan Bart hadiah graduasinya iaitu sebuah jam tangan Rolex yang selalu diinginkannya. Selepas makan malam itu selesai, mereka pun berangkat pulang ke rumah. Setibanya di rumah, mereka berempat turun dan hendak masuk ke dalam rumah. Namun, Bart berpatah balik untuk mengambil telefonnya dari kereta, sementara itu Kevin membuka pintu depan. Ketika dia memasuki ruang makan, satu tembakan tepat mengenai dadanya. Tidak lama selepas itu, ibunya, Patricia, masuk ke rumah dan peluru kedua menembusi dadanya. Ken pada masa itu masih berada di beranda depan meluru masuk setelah mendengar bunyi tembakan. Namun dia merasakan kepanasan peluru melalui dadanya, memecahkan tulang humerus di bahunya. Bart bergegas masuk menyusul bapanya dan kemudian masuk ke rumah. Ketika itu dia melihat seorang lelaki bertopeng. Dia terus bergelut untuk mempertahankan diri dalam pergaduhan dengan lelaki itu sebelum satu das tembakan mengenai lengan atas kirinya. Penyerang itu kemudian cuba untuk melarikan diri melalui pintu belakang. Pada saat itu jiran mereka, Cliff Stanley, bergegas ke lokasi kejadian dan melihat Ken di halaman depan. Dia segera menanggalkan bajunya dan menekan luka tembakan Ken sebelum membuat panggilan kepada 911. Tricia Whittaker hampir tidak bernyawa ketika polis tiba dan telah diterbangkan ke Hospital Memorial Hermann. Namun tidak sempat untuk diselamatkan. Dia menghembuskan nafas terakhir ketika dalam perjalanan. Ken Whittaker telah selamat dari serangan maut tetapi mengalami kecederaan serius dan dimasukkan ke ICU. Bart dimasukkan ke hospital dengan kecederaan yang tidak serius. Siasatan bagi kes ini diserahkan kepada detektif Marshall Slaw. Maklumat awal diterimanya adalah bahawa sebuah keluarga telah keluar untuk makan malam bersama dan mereka pulang ke rumah dan dikejutkan dengan kehadiran seorang pencuri di rumah mereka. Penyiasat awalnya berspekulasi bahawa satu rompakan telah berlaku apabila keluarga itu masuk dan membuat pencuri tersebut terkejut. Tetapi setelah detektif Marshall Slaw memeriksa rumah Whittaker, dia menyangkal teori rompakan itu. Terdapat banyak isu yang tidak masuk akal. Bukti pertama ialah barang-barang berharga di dalam rumah. Tiada satu pun yang dipindahkan ataupun hilang. Barang elektronik, televisyen, barang kemas dan barang harga lain masih tersimpan rapi. Tambahan pula di bilik tidur utama, kedua-dua laci almari dan almari pakaian terbuka luas. Namun, tiada tanda-tanda bahawa telah terjadi rompakan kerana keadaan laci-laci dibuka dengan sangat berhati-hati dan dengan jarak bukaan yang sama. Penyiasat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Akhir sekali, senjata pembunuhan yang ditemui di dapur rumah membuat para penyiasat menjadi lebih curiga. Senjata pembunuhan tersebut sebuah pistol Glock 9mm yang didaftarkan atas nama Whittaker. Pistol itu awalnya diletakkan
diletakkan di dalam sebuah peti senjata yang tersimpan bilik tidur tingkat atas yang merupakan bahagian terpencil rumah itu. Siapa pun yang melakukan angkara ini tahu apa yang perlu dicari dan tahu apa yang ada dalam peti serta lokasi tepatnya. 3 hari kemudian, Bart dibawa untuk membantu menceritakan peristiwa semasa kejadian. Namun, kenyataannya tidak dapat memberikan petunjuk kerana dia tidak melihat penembak disebabkan keadaan yang gelap semasa itu. Jawapan Bart kepada pertanyaan detektif tidak begitu membantu, menyebabkan mereka semakin tertanya-tanya. Siasatan mereka menemui jalan buntu. Siasatan dijalankan untuk mengetahui latar belakang Bart. Dengan reputasi keluarga contoh, penyiasat berjaya menemui kebenaran mengejutkan semasa siasatan mereka di Universiti Negeri Sam Houston. Bertentangan dengan apa yang didakwa Bart, dia tidak pernah mendaftar sebagai pelajar. Hal ini bermaksud Bart hanya mereka cerita tentang pengajiannya. Bart menjelaskan alasannya berbuat demikian adalah kerana tidak mahu mengecewakan keluarga dan merasa tertekan terhadap pelajarannya. Masyarakat setempat yang sangat menghormati dan memandang tinggi terhadap keluarga Whittaker jelas terlihat semasa pengebumian Kevin dan Trisha, di mana lebih 1,000 orang berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir. Detektif Slot tetap berwaspada di majlis tersebut, memikirkan sama ada salah seorang daripada mereka yang berduka sebenarnya adalah pembunuh bertopeng yang mereka cari. Ketika polis berusaha membuat profil suspek, kenyataan Bart mengenai suspek yang dilihatnya pada malam itu seperti tidak meyakinkan. Selepas pengebumian, penyiasat menyelidiki latar belakang Bart dengan lebih mendalam, yang mana hasil siasatan mendedahkan dia pernah disabitkan jenayah sejak dia berumur 17 tahun. Siasatan semakin bertumpu kepada Bart apabila pihak penyiasat berjaya mengumpulkan bukti yang mengaitkannya dengan konspirasi untuk membunuh keluarganya demi mendapatkan duit. Bart Whittaker bersekolah di sekolah menengah Clemens ketika dia disabit kesalahan pada tahun 1997 atas jenayah merancang 7 rompakan dan melibatkan rakan-rakannya dalam rancangan tersebut. Hal ini menyebabkan dia dibuang sekolah. Keluarga Whittaker meraihkan kelulusan Bart dalam pengajiannya. Semuanya gembira, terutama Trisha, kerana mengetahui anaknya itu pernah menghadapi masalah dalam pendidikannya. Namun, satu pendedahan penting muncul selepas siasatan latar belakang Bart. Penyiasat menemui satu laporan dari Jabatan Polis Waco pada tahun 2001 yang difailkan oleh seorang wanita yang terdengar Bart membincangkan rancangan untuk membunuh bapanya dengan rakan-rakannya. Walaupun polis melawat keluarga Whittaker untuk memaklumkan tentang perbualan ini, Ken dan Trisha menafikan hal tersebut dan berpendapat itu hanya ancaman daripada seorang anak yang sedang marah. Ketika siasatan semakin tertumpu kepada Bart dan Ken kembali ke rumah mereka di Sugarland setelah pulih. Ken sering memberitahu polis bahawa terdapat kesilapan dalam kecurigaan mereka dan mendakwa Bart juga adalah mangsa keadaan. Dia juga berkata bahawa syakwa sangka pihak berkuasa kepada anaknya itu adalah didasari dengan kesilapan pada masa lalunya. Pada satu malam sekitar jam 11:30 malam, seorang lelaki bernama Adam Heap mengunjungi jabatan polis untuk bercakap dengan detektif Marshall Slot. Heap mendakwa dia mempunyai maklumat penting mengenai penglibatan Bart dalam plot pembunuhan terhadap keluarganya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai bekas rakan sebilik Bart dan menceritakan bagaimana Bart telah mendekatinya bertahun-tahun untuk mendapatkan bantuannya bagi membunuh keluarganya demi mewarisi kekayaan mereka. Heap menjelaskan bahawa Bart telah merancang pembunuhan itu bermula tahun 2001, membincangkan bagaimana dia akan mewarisi harta berharga dan polisi insurans yang berjumlah kira-kira $1 juta. Dia bahkan menawarkan Heap bahagian daripada warisan jika dia bersetuju untuk terlibat dalam pembunuhan tersebut. Apabila detektif Slot memintanya untuk menggambarkan rangka jenayah terperinci yang dikongsi Bart dengannya, Heap bersetuju dan melakukannya, memberikan kronologi peristiwa yang sangat mirip dengan peristiwa pada 10 Disember 2003, iaitu pada malam pembunuhan tersebut. Pelan tersebut mendedahkan kaedah pembunuhan dan termasuk banyak butiran seperti di mana Heap sepatutnya bersembunyi ketika keluarga itu pulang ke rumah. Bukti mengejutkan ini menunjukkan bahawa Bart telah merancang jenayah itu dengan sangat teliti. Heap juga mendedahkan bahawa Bart berniat untuk menembak dirinya sendiri di lengan semasa kejadian itu untuk mencipta alibi dan mengurangkan rasa bersalahnya. Walaupun terdapat beberapa maklumat, penyiasat masih memerlukan lebih banyak bukti untuk mendakwa Bart. Detektif Slot terus berbincang dengan Bart, menunjukkan video polis kepadanya dan menyusun semula butiran tempat kejadian jenayah. Sepanjang perbualan ini semakin jelas bahawa Bart disyaki sebagai suspek utama, namun Bart tetap tenang dan cuba membantu penyiasat. Dengan rekod jenayah masa lalu dan bukti baru yang diperolehi jelas menunjukkan Bart sebagai suspek utama dalam tragedi yang berlaku pada malam malang itu. Detektif Marshall Slot merasa kecewa dengan jawapan Bart yang tidak jelas mengenai butiran penting peristiwa pada malam itu. Untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, polis merancang satu strategi yang melibatkan Adam Heap yang membuat panggilan rakaman kepada Bart membincangkan pembunuhan keluarga Whittaker. Dalam panggilan itu, Bart tidak mengaku tetapi menyebut seorang bekas rakan sebilik, Chris Brashear. Penyiasat menyelidiki Chris Brashear dan mendapatkan sampel bau dari sebuah kelab negara di mana dia dan Bart pernah bekerja.
Anjing pengesan digunakan untuk membandingkan sampel ini dengan bukti yang dikumpulkan dari rumah Whittaker. Anjing-anjing tersebut mengesan bau Chris pada laci bilik tidur utama dan pada senjata pembunuhan, menyebabkan polis menganggapnya sebagai suspek utama. Mereka membawanya untuk disoal siasat mengenai keberadaannya pada malam tembakan. Chris mendakwa dia berada di Hooters bersama rakan sebilik lain, Steve Champagne, yang merupakan seorang Marine Amerika Syarikat. Pada mulanya, Chris menafikan bahawa dia mempunyai maklumat tentang kejadian tembakan itu, tetapi para detektif terus memberi tekanan sehinggalah dia mulai mengubah ceritanya. Dia akhirnya mengaku bahawa dia telah memandu ke lokasi jenayah, meletakkan kereta 2 blok jauhnya dan menunggu keluarga Bart pulang sebelum membunuh mereka. Steve Champagne mengesahkan ini dengan mengarahkan para detektif ke Lake Conroe, di mana mereka akan menemukan beg yang berisi bukti penting. Pencarian di tasik itu mendedahkan sebuah beg yang penuh dengan radio 2 hala, botol air, alat yang digunakan untuk membuka peti senjata, peluru dan telefon bimbit yang pecah yang digunakan semasa jenayah. Botol air tersebut mengandungi DNA Chris. Kedua-dua Chris dan Champagne mengaku kepada para detektif bahawa mereka bertindak berdasarkan arahan Bart semasa peristiwa tragis pada 31 Disember 2003. Peranan mereka jelas. Champagne adalah pemandu, Chris ditugaskan untuk menembak dan Bart adalah orang yang merancang pembunuhan itu. Dengan bukti yang mencukupi dari pengakuan mereka dan bukti beg yang ditemukan, para detektif merasa bersedia untuk mendakwa Bart setelah 7 bulan siasatan dijalankan. Namun tanpa pengetahuan mereka, Bart telah hilang setelah memberitahu bapanya bahawa dia akan keluar ke kelab malam. Satu pencarian besar-besaran bagi menjejaki Bart Whittaker dilancarkan dengan ganjaran $10,000 ditawarkan untuk sesiapa yang dapat memberikan maklumat. Pihak berkuasa Sugarland kesal dengan kehilangan Bart walaupun mereka telah mengesyakinya sejak hari pertama tetapi tidak dapat menemuinya. Pihak berkuasa percaya bahawa dia telah mengambil wang tunai dari rumahnya di Sugarland untuk membantu dalam pelariannya. Pendakwa Feldman dalam kenyataannya berkata, seseorang yang tidak melakukan kesalahan tidak akan melarikan diri, sebagai indikasi bahawa tindakan Bart yang melarikan diri itu menunjukkan bahawa dia merasa bersalah. Dengan bantuan pegawai Meksiko, Bart dapat dijejaki dan ditangkap pada 24 September 2005. Dia dibawa kembali ke Texas untuk menghadapi pendakwaan. Akhirnya setelah 18 bulan yang panjang selepas pembunuhan itu, seorang lelaki bernama Rudy Rios menghubungi untuk melaporkan bahawa setahun sebelumnya Bart telah membeli identitinya dengan harga $3,000 dan melarikan diri ke Meksiko. Rios tidak dapat menahan godaan ganjaran $10,000 dan mendedahkan lokasi Bart. Petunjuk ini terbukti berguna. Pada 24 September 2005, Bart ditemui, ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Syarikat untuk menghadapi pendakwaan atas tuduhan pembunuhan. Semasa lawatan dengan bapanya, Ken menyatakan bahawa Bart kelihatan baik. Bart mengaku kepada bapanya bahawa segala-galanya adalah salahnya dan menyatakan penyesalan yang mendalam. Perbicaraan bermula 2 tahun kemudian pada tahun 2007. Juri mendapati Bart bersalah merancang pembunuhan keluarganya yang didorong oleh ketamakan. Setelah 10 jam pertimbangan, juri menganggap jenayah Bart cukup, tidak berperi kemanusiaan dan akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Bart dijadualkan untuk dihukum mati pada 22 Februari 2018 pada pukul 6 petang melalui suntikan maut. Ken Whittaker adalah seorang bapa yang penyayang dan seorang Kristian yang setia. Oleh itu, ia bukanlah hal yang mengejutkan apabila dia memilih untuk memaafkan anaknya. Apa yang benar-benar memberi kesan adalah tekad Ken yang berjuang selama 1 dekad berikutnya untuk merayu kepada mahkamah agar meringankan hukuman mati Bart kepada hukuman penjara seumur hidup. Ken yang kini telah berkahwin semula dan sudah pun berusia lewat 60-an, mengemukakan rayuan, membuat penampilan di media, menulis permohonan dan bercakap dengan pendakwa dengan alasannya yang percaya bahawa Bart layak mendapat pengampunan. Dia membantah hukuman mati yang dijatuhkan untuk anaknya, menyatakan bahawa membunuhnya hanya akan mengulangi trauma yang pernah dilaluinya. Ken sering menerangkan betapa banyak perubahan yang telah dilihatnya dalam diri Bart, yang telah menghadiri kelas pengurusan emosi dan agama. Dia juga telah menyelesaikan ijazah sarjana mudanya dan hampir menamatkan pengajian sarjananya. Ken berjuang menggunakan pelbagai cara mengikut undang-undang dan percubaan terakhirnya adalah mengemukakan rayuan awam bertulis kepada Lembaga Pengampunan dan Parole Texas. Pada hari pelaksanaan hukuman, Bart Whittaker diberikan hidangan terakhirnya, eklidas ayam dengan nasi, kacang dan sayur-sayuran. Ken melawat Bart pada waktu pagi, namun 30 minit sebelum pelaksanaan hukuman yang telah ditetapkan pada 22 Februari itu, Gubernur Greg Abbott menggantikan hukuman mati Bart kepada hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Perubahan hukuman itu sebahagian besarnya disebabkan bantahan dari ayahnya, Ken, terhadap hukuman mati. Keputusan ini bermakna Bart akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Bart dipenjarakan seumur hidup tanpa parol. Psikiatri Halliwell mencadangkan bahawa Bart mempunyai cara pemikiran yang berbeza dari orang biasa. Sosiopath biasanya membesar dalam keadaan trauma yang ekstrim, tetapi berbeza dengan Bart dibesarkan dalam rumah yang selamat dan penuh kasih sayang. Kes sedih dan tragis ini menjadi peringatan untuk kita semua. Walaupun dibesarkan dari keluarga yang penyayang, Bart sanggup merancang untuk membunuh keluarganya sendiri. Motif di sebalik jenayah itu adalah hanya untuk mewarisi kekayaan keluarganya yang dia percaya akan menyelesaikan semua masalah kewangannya.
Jangan lepaskan peluang untuk menyelami lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah membongkarkan misteri akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.